Susageyo. Skema. Alright. Assalamualaikum dan selamat welcome ke YouTube channel aku sekali lagi. Hari ini kita dalam segmen Borak and Talk bersama Pena. Hari ini kita dalam Borak and Talk bersama Anip. Okay, jadi hari ni aku nak cakap pasal anime yang aku rasa epic, sangat-sangat epic, iaitu Attack on Titan, atau dalam bahasa Jepun dia Shingeki no Kyojin. Okay, apa tu Attack on Titan? Attack on Titan ni merupakan anime series yang asal dia daripada manga. Dan manga itu ditulis oleh Hajime Isayama. Okay, apa itu anime? Apa itu manga? Kepada yang tak tahu, anime itu adalah 2D animation yang berasal daripada Jepun. Manga pula adalah komik ataupun novel grafik daripada Jepun. Macam Dragon Ball, macam One Piece, macam Shinchan, itu semua asal daripada manga. Jadi apa Attack on Titan ni? Apa yang best sangat? Attack on Titan ni dia berkisahkan 3 orang budak lah. Main fokus dia awalnya adalah pada 3 orang budak yang tinggal di sebuah tempat yang dinamakan Paradis. Dan tempat itu ditutupi dengan wall lah, dengan dinding, macam Great Wall of China tu. Apa wall ni buat? Wall ni adalah untuk melindungi manusia sejagat daripada serangan musuh. Siapa musuh? Dinding itu melindungi diorang daripada Titan ni lah. Titan ni ibarat dia persis manusia, tetapi dia mengokak orang. Macam zombie lah, macam zombie. Titan ni size dia dalam 15 meter, 75 meter, 50 meter, lebih kurang macam tu lah. Dia memang besar. Dan Titan ni kerja dia memang makan orang. Teruk makcik Titan ni. Kenapa tengok Attack on Titan? Apa yang apa hal ni over pula? Sebab story Attack on Titan ni, story dia sangat best tau. Dia punya story dia kompleks, dan dalam kompleksiti dia tu diselitkan sekali macam teori konspirasi dalam kerajaan tu lah. Story ni lagi satu, dia buat orang tertanya-tanya. Macam kenapa jadi macam ni? Apa penyebab dia? Ada apa dalam basement tu? Pertanyaan-pertanyaan ni dijawab sikit demi sikit melalui siri tu lah. Dan benda tu membuatkan orang tertarik lagi nak tengok misteri yang apa yang ada dalam kerajaan tu. Macam mana dia rungkai misteri tu. Dan cerita ni ada melibatkan ketenteraan jugalah. Ada melibatkan cerita-cerita berkisahkan perang lah, taktikal perang, macam mana taktikal kita nak serang handap dia, macam mana macam contoh lah kan, ada Titan ni, dia nak perangkap Titan ni, jadi dia kan ada strategi. Jadi dalam cerita ni dia ada masukkan juga strategi perang. Kira boleh dikatakan story pasal perang lah. Lepas tu dengan dia punya misteri cerita ni dia melibatkan sejarah-sejarah lampau yang macam beratus-ratus tahun dulu kan. Macam kita Malaysia, sejarah macam mana pembukaan tanah Melayu, pembukaan Malaysia kan. Dalam cerita Attack on Titan ni disulami dengan benda tu. Macam mana tertubuhnya sekian-sekian, mana datangnya Titan tu, macam mana tiba-tiba dalam dunia ada orang besar ngokak orang macam. Aku sangat mengesyorkan sesiapa yang tak tengok lagi Attack on Titan, tengoklah. Memang dia bukan cerita budak-budak. Sekarang ni Attack on Titan masih lagi on air. Sekarang adalah season keempat ataupun final season. Jadi dia akan menemui penamatnya lah. Sebab manga dia kalau tak silap aku dah habis. Jadi anime dia pun
dia akan follow manga. Dan ini adalah final season lah. Sekarang baru episod 6 tak silap aku. Overall season 4 ni pada aku memang hype gila lah. Dia build hype tu daripada awal lagi. Sebelum cerita ni keluar pun orang dah bila nak keluar Attack on Titan ni kan. Dan bila keluar tu macam mana dia build up story daripada awal dan sampai ke episod 6 ni, pada aku sangat membuatkan orang nak tengok lagi tu. Macam okay, Attack on Titan ni dia dikeluarkan masa anime series dia dikeluarkan pada tahun 2013. Masa tu season 1. Lepas tu sesiapa yang follow yang daripada 2013 tu, dia kena tunggu 4 tahun untuk season 2. Sangat lama lah. Dan sangat tabah. Kira 2013 dia keluar season 1. 2017 dia keluar season 2. Lepas tu barulah di 2018 season 3. 2019 dia tak panggil season 4. Dia panggil season 3 part 2. Dah macam hotel pula. Tingkat 3A. Lepas tu barulah sekarang season yang baru dipanggil final season. Dan setakat ni overall story final season ni memang aku rasa memang di build up daripada episod 1 sampai episod 6 tu. Memang best lah. Sebelum final season ni keluar, dia ada announce yang dia akan bertukar studio. Masa dulu Attack on Titan season 1, season 2, season 3, season 3 part 2, semua tu dibuat oleh Wit Studio. Dan Wit Studio ni dia dah deliver satu tahap animation yang sangat-sangat best lah. Kalau kita tengok pun memang sedap lah mata memandang. Dynamic animation dia macam mana, soldier manusia ni kalau kita lawan dengan Titan yang besar, macam mana dia attack, dia punya kamera dia, dia punya flow animation dia memang superb lah. Memang superb. Jadi orang takut bila Attack on Titan announce yang dia nak tukar studio daripada Wit Studio dan pergi ke MAPPA Studio. Orang takut MAPPA tak boleh deliver macam mana Wit Studio deliver. Sebab Wit Studio dia punya level memang dah tinggi. Dia punya delivery Attack on Titan tu memang tinggi lah. Bila final season episod 1 tu keluar, pada aku MAPPA deliver dengan baik. Dan dari apa yang MAPPA buat, MAPPA Studio tu lah, MAPPA tu kan, sebelum-sebelum ni, aku rasa MAPPA memang boleh deliver. Sebab sekarang pun ongoing siri dia Jujutsu Kaisen kan. Animation ni pun memang aku rasa top notch lah. Orang cakap Mak Saleh cakap top notch. Setakat ni sampai ke episod 6 ni, aku rasa MAPPA deliver animation yang baik. Dia deliver satu MAPPA deliver satu visual yang buatkan orang engage nak tengok. Orang akan macam wow. Jadi benda tu aku rasa MAPPA deliver. Cuma macam aku tak suka elemen CGI dalam anime. Anime ni sangat sinonim dengan 2D animation lah. Yang macam kita tengok contoh paling besar Dragon Ball, One Piece kan. Dia 2D animation yang kartun. Bila dia campur dengan CGI, aku sebenarnya sangat tolak benda tu. Wit Studio pun dulu dia boleh dikatakan 95 ataupun 90% dia guna 2D animation, apa yang aku nampak lah. Tapi bila MAPPA ambil final season ni, Titan gunakan CGI untuk Titan. Mula-mula aku macam aku tak suka. Jadi bila dia orang guna tu, aku macam macam okey kan. Tapi bila tengok episod 1 tu, dia gunakan CGI untuk animate Titan, aku rasa sangat masuk tau. Dia macam blend. CGI Titan tu blend dengan world tu. Walaupun yelah, kalau kita dah tak suka kan, kita macam rasa alamak kan. Tapi aku boleh terima. Dan aku rasa CGI Titan ataupun transport yang digunakan tu blend dengan animation dalam final season tu lah. Aku boleh terima lah, senang cerita. Padu web.
Okay, sedikit pasal Hajime Isayama. Dia adalah creator kepada Attack on Titan lah. Dan aku rasa dia ni genius lah. Memang ramai rasa dia ni genius. Sebab story dia setakat ni best. Dan orang yang baca manga, aku rasa dia dah tahu dah ending. Dan diorang memang cakap Isayama ni genius. Tak silap aku, masa dulu Isayama sebelum dia terbit, sebelum dia keluarkan Attack on Titan ni, dia ditolak oleh editor-editor dekat Jepun. Sebab lukisan dia tak berapa menarik, tak berapa cantik lah. Kalau nak dibandingkan Ichiro Oda yang buat One Piece tu, Akira Toriyama yang buat Dragon Ball tu, macam Takehiko Inoue yang buat Slam Dunk tu, pada aku tak adalah tak cantik. Okey je. Memanglah nak dibandingkan dengan yang lukisan power tu, memang jauh beza jugalah. Tapi aku rasa lukisan dia okey je. Yang penting adalah story dia lah. Dan story dia sangat-sangat, dan story dia memang sangat-sangat, memang aku rasa dia genius lah. Otak dia tak tahu lah. Jadi aku rasa editor Jepun yang menolak dia tu menyesal kot. Sebab tengok lah sekarang, the rest is history. Wapa. Okay, kesimpulannya aku sangat syorkan kepada yang tak tengok lagi, memang silalah tonton Attack on Titan ni. Janganlah pandang anime ni sebagai kartun yang untuk budak-budak kan. Tapi pandanglah anime as a medium untuk deliver a story. So, terima kasih kepada yang menonton. Jadi jangan lupa share, subscribe dengan komen. Kalau korang suka borak and talk macam ni, komen lah, like, tinggalkan like, jangan lupa kalau suka. Jadi kita jumpa lagi. Stay safe in the PKP. Assalamualaikum. Kapa.